Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Pemimpin Melayu Pengkhianat yang Sebenarnya. Oke, kira-kira seperti apa ulasannya? Sekedar pengen tahu saja. Dan silakan berikan komentar, jangan lupa juga like dan subscribe. Hak istimewa Melayu ni dia banyak. Konsesi balak contohnya, konsesi pasir contohnya, konsesi kuari contohnya, wajib diberi kepada kontraktor ataupun syarikat Bumi Putra. Tapi lihatlah kalau kita kontraktor kita nak beli bahan-bahan binaan, kita harga dapat mahal dan barang-barang ni dikontrol oleh bukan Melayu. Sedangkan konsesi itu yang didapat oleh syarikat Bumi Putra di depan mata pemimpin-pemimpin Melayu yang ketika itu mempunyai kuasa yang besar. Mereka tidak dapat tangani dengan serius. Apakah hanya kerana nak buat sesuatu yang betul, tidak ada kepentingan untuk mereka, mereka tidak mau buat? Rakyat melihat begitu. Konsesi bagi pada syarikat kroni akhirnya jatuh pada bukan Melayu. Yang kaya 2-3 orang je kroni untuk orang Melayu. Yang kaya ramai bukan Melayu. Daripada rangkaian bisnes dia, daripada kontrak korek pasir, kontrak tebang balak, kontrak pengangkutan, pergi hantar ke sawmill atau ke hardware yang dipunyai oleh kaum-kaum bukan Melayu. Dan akhirnya harga tu dikawal oleh mereka yang Melayu tidak boleh bertanding untuk mendapatkan harga yang murah daripada mereka kerana sifat resis perkauman yang lebih kuat di kalangan mereka yang tidak jujur dari segi ikhlas dalam pembahagian ekonomi negara bila mereka telah mengawal everything. Jadi salahkan pemimpin Melayu itu sendiri membiarkan benda ini berlaku berlarutan sampai sekarang. Lepas PRU ke-15, hak keistimewaan orang Melayu pelan-pelan akan terus terhakis. Isu kalimat Allah contohnya, isu ini dah begitu lama. Tak silap saya bermula pada 1986 dengan tuntutan daripada Sabah Sarawak yang membuatkan kerajaan yang ketika itu sebuah kerajaan yang kuat dengan mempunyai raja-raja Melayu dan juga pentadbir-pentadbir awam orang Melayu. Masa itu sepatutnya boleh difinalkan dengan tegas penggunaan kalimat Allah ni hanya untuk orang Islam saja. Islam adalah negara persekutuan. Segala benda pencegahan atau perbalahan mesti utamakan agama Islam sebab agama lain tidak disebut dalam pelbagai negara. Isu ini tidak ditangani tegas daripada awal pemimpin kita yang tahun 80-an yang ketika itu mempunyai kuasa yang besar orang Melayu. Berlarutan sehinggalah zaman Datuk Seri Najib berkaitan dengan kalimat Allah ni lagi sehingga diheret ke mahkamah. Kita begitu sedih bila kalimat Allah diheret di mahkamah. Sebenarnya tidak perlu. Dengan kuasa raja-raja yang ada ni yang menjaga Islam, pemimpin Melayu ni sepatutnya tegas. Isu kalimat Allah ni memang tidak boleh dipertikaikan lagi, adalah hanya untuk orang Islam je yang menggunakan. Dan sehingga sekarang bertukar kerajaan yang dulunya dikuasai oleh UMNO BN yang majoritinya Melayu kepimpinan. Kita nak harapkan dengan kerajaan yang ada sekarang yang Oke, teman-teman ya, ternyata pembahasan dari kondisi kaum Melayu di Malaysia memang diakui ya, untuk kaum Melayu emang diberikan hak istimewanya. Tapi seperti apa yang dijelaskan oleh orang Malaysia ini, walaupun mayoritas, walaupun ada pemberian hak istimewa, tapi kenyataannya itu sangat berbeda, teman-teman ya. Bagaimana dari segi ekonomi, walaupun mayoritas orang Melayu pun tidak bisa menguasai. Sebenarnya sama ya, orang di Indonesia pun sama demikian ya. Tapi di Indonesia kan menganut kesetaraan ya, tidak memberikan hak istimewa kepada salah satu kaum ataupun suku ataupun etnik di Indonesia, tidak seperti di Malaysia. Di Malaysia walaupun kenyataan
ada pemberian hak istimewa kepada kaum tertentu yang dianggap kaum tempatan, tapi kenyataannya justru kaum mayoritas ini tidak bisa menguasai ekonomi. Ini salah satunya. Sudah bersama dengan satu parti yang kita kenali sangat chauvinis seperti DAP untuk menyelesaikan masalah kalimah Allah ni. Saya rasa benda ini tidak akan selesai. Walaupun dijanji oleh PMX untuk membuat satu tindakan yang tegas untuk final, kononnya akan dipersembahkan kepada Raja-Raja Melayu. Tapi kalau kita lihat, tindakan awalnya mereka tidak menyembahkan kepada Raja, ambil keputusan terus membatalkan rayuan. Itu tindakan yang saya lihat, apakah kita boleh harap dengan kerajaan yang ada sekarang ini untuk pertahankan kalimah Allah untuk orang Islam saja. Isu-isu berkaitan dengan bakutin, isu-isu makanan yang kononnya sensitif kepada orang Islam ni bukan pun baru juga. Zaman kerajaan Melayu yang kuat sebelum ini pun, lihatlah macam The Star dulu, kes buffet Ramadan dengan tunjuk gambar babi panggang, dengan macam-macam berkaitan dengan makanan-makanan yang haram, termasuk juga dengan daging-daging tidak halal yang masuk dalam negara kita menggunakan sijil palsu. Ini semua bukan baru. Dan ketika UMNO tengah kuat, majoritinya Melayu, BN tengah kuat zaman tu, tidak boleh menangani isu-isu macam ni. Apalagi yang kita nak harapkan dengan kerajaan yang ada sekarang, yang bersama dengan parti chauvinis, yang kita lihat makin berani menyentuh beberapa perkara isu Islam dan Melayu dengan begitu tegas. Begitu. Oke, dalam video ini juga membahas tentang bagaimana Malaysia sudah menetapkan syariat Islam itu sebagai dasar undang-undang daripada pemerintahan Malaysia sendiri ya. Tapi hal ini seperti yang dijelaskan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Melayu. Seperti dalam video ini bisa kita ambil poinnya bahwa masih banyak banget hal-hal yang merendahkan Islam begitu ya. Terang mereka tidak takut sekarang. Begitu juga tanah reserve Melayu. Tanah reserve Melayu ini bukan isu baru. Sudah berzaman lah. Ketika zaman UMNO memerintah, tanah reserve Melayu ini tinggal 12%. Zaman orang Melayu tengah kuat merintah, tidak boleh pertahankan isu tanah reserve Melayu, tidak boleh membetulkan, menggantikan, apalagi dengan nak diharapkan dengan kerajaan yang ada sekarang. Yang bercampur dengan DAP, dengan PKR yang liberal, yang UMNO sedikit kursi saja yang ada dalam Pakatan Harapan. UMNO masa berkuasa besar tidak boleh pertahankan hal-hal seperti ini, apalagi dia menepek dalam kerajaan Pakatan Harapan. Apakah kita harap orang umat Melayu boleh berharap dengan kerajaan yang ada sekarang untuk pertahankan hak Melayu? Saya tidak nampak. Oke teman-teman ya, demikian ya satu video dengan judul Pemimpin Melayu, Pengkhianat Melayu Sebenarnya. Inilah keluhan dari orang Melayu di Malaysia. Walaupun diberi hak istimewa, tapi sepertinya masih banyak hal-hal yang mungkin bisa kita ambil poinnya adalah tidak adanya keberuntungan kepada kaum Melayu di Malaysia. Oke, teman-teman ya, demikian. Kalaupun ada yang kurang, mohon maaf. Kalaupun ada yang salah juga mohon maaf. Terima kasih, silakan berikan komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.